Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, ahli Parlimen Thailand dipenjara 99 tahun akibat kantoi rasuah. Berita sepenuhnya. Di negara Thailand, walaupun perkhidmatan sebagai menteri telah berakhir, tapi jika didapati bersalah di mahkamah kerana menyalahgunakan kuasa, maka mereka akan dipenjara untuk tempoh yang cukup lama, sehingga 99 tahun. Namun demikian, Undang-Undang Thailand hanya membenarkan maksimum 55 tahun penjara. Seperti yang dihadapi oleh seorang ahli parlimen, Watana Muang Sok dari parti Pheu Thai, didakwa atas 11 kesalahan rasuah dan salah guna kuasa dalam projek perumahan kos rendah di seluruh Thailand sekitar tahun 2003. Peruntukan projek diluluskan oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra sebanyak 1 bilion baht bersamaan RM126 juta. Salah laku dikesan pada tahun 2006 setelah kerajaan Thaksin berjaya ditumbangkan melalui gerakan tentera, di mana jawatan kuasa penyiasat mendapati sebanyak RM10.4 juta telah dimasukkan ke akaun Watana oleh pihak yang terbabit. Dia ni pun sepatutnya diambillah projek itu dan jalankan, bukan bagi pada orang luar yang tidak bertanggungjawab. Ini kes projek yang tidak ada kemajuan rasanya, sebab itulah sangkut. Setelah itu hasil siasatan diserahkan ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Kebangsaan Thailand untuk membuat pendakwaan. Hukuman yang tradisional berlaku di negara kafir, tidak seperti Malaysia. Walaupun kononnya Malaysia sebuah negara Islam, tetapi undang-undang tidak dikuatkuasakan pada semua orang, terutamanya pada pemimpin UMNO. Berbeza jika rakyat biasa yang melakukan kesalahan tidak perlu menunggu lama akan dipenjarakan atau dihukum bunuh, serta merta sejurus hukuman dijatuhkan. Kalaupun mereka membuat rayuan, ketika itu mereka sedang meringkuk dalam penjara, macam Sirul dan Azila sebelum ini. Bagaimana pula dengan bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan isterinya yang berhadapan dengan 49 pertuduhan rasuah? Mahkamah Malaysia telah pun menjatuhkan hukuman bersalah ke atas Najib dan dikenakan penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit. Tetapi sehingga saat ini, Najib masih bebas ke mana-mana, termasuklah berhempas untuk memenangkan UMNO di pilihan raya negeri Johor. Najib tahu sekiranya UMNO balik berkuasa penuh, maka kesnya atau hukuman yang telah dijatuhkan akan ditarik balik. Berita dipetik, ulasan dipetik dari jalinluin.com. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, pegawai Najib maki wartawan kerana enggan padam gambar. Berita sepenuhnya. Seorang pegawai yang mengiringi rombongan bekas Perdana Menteri Najib Razak didakwa memaki wartawan yang membuat liputan berhubung kempen Barisan Nasional sempena pilihan raya negeri Johor. Kejadian dikatakan berlaku 2 hari lalu ketika Najib mengiringi calon tangkak dari BN MCA Ong Chi Siang yang berkempen di pusat penjajah Tangkak Jaya. Seorang saksi memberitahu Malaysia Kini bahawa ketika Najib dan Ong sedang menjamu selera, sepasukan anggota pegawai dari Jabatan Kesihatan telah cuba mendekati rombongan Najib. Seorang anggota rombongan pegawai khas Najib, Ahmad Lufi Azhar, menghampiri pegawai itu dan wartawan itu mula mengambil gambar. Apabila Lutfi menyedari seseorang sedang mengambil gambar, dia menghampiri seorang wanita yang mempunyai bukti bahawa dia adalah petugas media dan memintanya memadamkan gambar yang diambil itu. Sedengar wanita itu enggan berbuat demikian dan sebaliknya bertanyakan identiti individu tersebut, individu berbaju hijau itu menjawab bahawa dia adalah pegawai Najib dan berulang kali berkata, "Najib, bos saya."
Terjadi pertikaman lidah antara mereka dan lelaki itu mencarut terhadap wanita berkenan. Malah dia mendekatkan dirinya ke arah wanita itu. Dia sangat bongkak. Wartawan itu meminta lelaki tersebut supaya menjarakkan diri. Tetapi lelaki itu berulang kali membalas dengan carutan. Pertengkaran berakhir dengan kedua-duanya membuat panggilan telepon, kata saksi kejadian. Saksi turut berkata dia berada di lokasi untuk mengambil gambar tetapi berhenti berbuat demikian kerana ketakutan selepas melihat keberangan lelaki berbaju hijau itu. Katanya, dia kemudian mendekati pegawai Jabatan Kesihatan di kawasan tersebut dan mendapati mereka cuba mengeluarkan denda kepada Najib atas kesalahan yang dilakukan pada 26 Februari. Lelaki berbaju hijau itu tidak patut membuat kecoh dengan menghalang wartawan itu dan memakinya. Jika Najib melanggar protokol COVID-19, mengapa melindunginya? Ini sudah melampau kerana menggunakan perkataan sedemikian mencarut kepada media. Mungkin dia berasa tidak puas hati, tapi dia tidak sepatutnya buat macam itu, kata saksi tersebut. Kenyataan tersebut turut disahkan oleh beberapa individu lain yang hadir di lokasi sama pada kejadian berkenaan. Dalam satu kenyataan hari ini, Lutfi mengakui tindakannya menuntut wartawan memadam gambarnya salah. Dia memohon maaf dan menawarkan gajinya sebulan dipotong. Najib sedang giat berkempen untuk BN dan dia sering dilihat dikerumuni oleh orang ramai yang mahu bergambar dengannya dan diiringi dengan laungan bosku di kalangan penyokongnya. Biar enakan diadakan pada Sabtu ini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Isu paling hangat malam ini, Najib upah firma PR antarabangsa untuk fahamkan media AS. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak telah mengupah firma komunikasi global Car Communication untuk menyediakan sokongan perhubungan media ketika bekas eksekutif Goldman Sachs Roger Ng menghadapi perbicaraan di Mahkamah Persekutuan di New York. Juru cakap firma itu mendedahkan kepada portal berita dalam talian yang berpengkalan di Washington DC bahawa mereka telah diupah, iaitu PI Politico Influence, bahawa mereka telah diupah untuk membantu memastikan tindakan dan pandangan Najib Razak difahami oleh wartawan AS dan dibentangkan dengan tepat dalam mana-mana liputan media AS, termasuk semasa perbicaraan Roger Ng yang sedang dibicarakan di daerah timur New York. Portal itu melaporkan bahawa menurut dokumen yang difailkan dengan Jabatan Kehakiman pada Isnin, dan firma itu, Carv, akan berkhidmat sebagai subkontraktor kepada peguam Najib, Tania Skeveti, untuk tempoh awal selama 2 bulan dan dibayar hampir RM600,000. Menurut laman web Carv, firma itu antaranya mengkhususnya dalam strategi komunikasi berkesan sekitar perkara berkaitan undang-undang dan litigasi rumit yang boleh berpunca daripada krisis. Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta pada 28 Julai tahun lalu berhubung penyelewengan dana milik SRC International Sdn Bhd bekas anak syarikat 1MDB. Portal itu menjelaskan bahawa dakwaan dalam skim itu ahli perniagaan Malaysia, Jolo, sedang dalam pelarian. Kata portal itu lagi, Lo merupakan tokoh penting dalam pertuduhan terhadap pengumpul dana Parti Republikan, Elliot Broidy. Portal itu menulis bahawa Broidy ialah sekutu bekas Presiden Donald Trump yang telah diampunkan selepas mengaku bersalah bersubahat melanggar Akta Pendaftaran Ejen Asing. PI menjelaskan bahawa Broidy didakwa bersubahat dengan 2 yang lain untuk menyembunyikan usaha bagi melunakkan pendirian Trump terhadap penipuan 1MDB. Ini termasuklah dakwaan usaha Broidy
untuk menganjurkan acara bermain golf antara Trump dan Razak. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.